Ya, itu antara perkongsian daripada negeri Kelantan yang perlu kita fahami tadi berkenaan cabaran pasukan Hazmat pengurusan pengumpulan mayat pesakit COVID-19 dan itu antara cabaran bagi pasukan ataupun petugas di barisan harapan kita. Tak kiralah pasukan petugas kesihatan maupun bukan kesihatan, terdapat cabaran-cabaran yang perlu mereka lalui khususnya dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19 seperti yang kita lihat tadi, berikutan peningkatan kes kematian dalam negara, pengurusan jenazah juga antara komponen ataupun aspek yang perlu kita berikan perhatian dalam situasi semasa ini. Ya, betul. Dan dalam sekarang ni cabaran semasa kita adalah di dunia sebenarnya, seluruh dunia sedang mengalami satu cabaran yang cukup besar dalam menangani dan mendapat impak daripada varian-varian baru. Kalau sebelum ni kita digembur-gemburkan dengan betapa hebatnya penangan Delta dan juga Delta Plus, mana kali ini ada yang terbaru sebenarnya ditemui di Peru iaitu varian Lambda dan masih lagi berlaku di sekitar Amerika Selatan, tapi dalam masa yang sama kita sewajarnya perlu berhati-hati dan kita nak tahu juga ramai yang mempunyai persoalan berkaitan dengan keberkesanan vaksin terhadap varian baru COVID-19 ini. Jadi insya-Allah kita akan cuba dapatkan maklumat lanjut bersama dengan Dr. Azira Muhammad yang merupakan saintis dan penyelidik makmal saringan COVID-19 Institut Genom Malaysia. Mungkin kita akan lebih memahami dari segi aspek saintifik ya berkenaan dengan perkara-perkara yang kita sebenarnya secara umum kita tak tahu. Okey, walaupun kita tahu ramai yang menjadi doktor di media sosial, tetapi itu tidak merujuk kepada kepakaran yang kita ada. Tetapi kepakaran yang betul adalah daripada mereka yang betul. Jadi sebentar lagi kita akan cuba dapatkan jawapannya bersama dengan tetamu kita secara Skype. Dan kita perlu faham bahawa program vaksinasi COVID-19 ini merupakan satu ikhtiar ataupun jalan keluar kita daripada kemelut pandemik COVID-19 yang telah melanda kita sekian lamanya ini, dan sudah pastinya kita akan terus mendapatkan pencerahan daripada tetamu kita iaitu Dr. Azira Muhammad, saintis dan penyelidik makmal saringan COVID-19 Institut Genom Malaysia, berkenaan topik kita keberkesanan vaksin terhadap varian baru COVID-19. Assalamualaikum Doktor. Okey, baik doktor. Kita ingin tahu juga ya, bagaimana kita lihat dengan peningkatan kes masa termasuk juga evolusi virus COVID-19 ini, sejauh mana sebenarnya keberkesanan vaksin yang diberikan terhadap varian baru COVID-19. Doktor. Terima kasih ya Munawar dan Hani. Assalamualaikum dan selamat pagi. Mungkin saya boleh mulakan dengan menerangkan bagaimana virus itu berkembang. Jadi semua virus, ya, masuk virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini, dia berkembang atau evolve dari masa ke semasa. Jadi apabila virus melalui proses replikasi, kadang-kadang dia akan berubah sedikit. Ini dipanggil mutasi. Ini adalah proses yang normal bagi virus. Jadi virus dengan satu atau lebih mutasi baru ini akan disebut sebagai varian virus tersebut. Jadi semakin tinggi jangkitan, semakin banyak dia akan mereplikasi dan ini akan menyebabkan terjadinya pelbagai jenis varian virus tersebut. Jadi untuk virus COVID-19 ini, terdapat beberapa jenis varian yang sedang merebak di Malaysia. Ini termasuklah dua jenis VOC atau variant of concern, iaitu varian Beta dan Delta. Jadi varian terkini yang sering dibincangkan sekarang adalah varian Delta. Jadi setelah ada beberapa kajian yang telah dilakukan dan kita ketahui dari kajian ini, vaksin yang telah diluluskan penggunaan, contohnya vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Moderna, memang dapat memberikan perlindungan terhadap varian virus yang baru. Kerana vaksin ini dia menghasilkan tindak balas imun yang broad, itu yang luas. Jadi dia bukan hanya melibatkan penghasilan antibody, tapi dia juga mengaktifkan sel T kita. Jadi kalau ada perubahan atau mutasi yang berlaku pada virus, ini tidak akan menjadikan vaksin itu terus hilang keberkesanannya. Kita boleh lihat contoh di United Kingdom, di mana sekarang ni varian Delta yang banyak sedang merebak di sana. Walaupun kadar kes jangkitan di sana memang semakin meningkat, tetapi kadar kemasukan hospital dan kadar kematian di sana tidak meningkat. Jadi yang di sana sekarang ini
kadar second dose adalah dah mencapai 65% populasi dewasa di sana. Dengan ini kita boleh membuat kesimpulan yang vaksinasi memang berkesan terhadap varian baru ini. Itu kesimpulan daripada Dr. Azira berkenaan vaksinasi ataupun vaksin COVID-19 yang sedia ada dalam negara kita ini sememangnya berkesan dalam menangani kes-kes COVID-19 khususnya berkaitan dengan varian-varian baharu COVID-19 ini. Doktor, kita sering kali mewar-warkan kepada masyarakat berkenaan bagaimana vaksin ini merupakan satu jalan keluar ataupun satu ikhtiar kita bersama untuk kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Mungkin doktor boleh memberikan penjelasan yang lebih lanjut berkenaan perkara ini. Saja, mungkin kita boleh lihat negara dengan kadar vaksinasi yang tinggi, mereka sudah pun boleh melonggarkan SOP mereka. Contoh di United States, pemakaian mask atau pelitup muka sudah tak diwajibkan di kawasan terbuka. Jadi mungkin kita boleh lihat saja tournament bola sepak Euro 2020 stadium di Eropah semua memang penuh dengan penonton. Tapi kalau kita bandingkan dengan tournament Copa America, stadium di situ masih kosong. Jadi kita boleh lihatlah ini kerana kadar vaksinasi di Brazil masih rendah ya, hanya 14%. Kalau dibandingkan di Eropah rata-rata sudah melebihi 30% yang we are talking about fully vaccinated lah dengan 2 dos. Jadi memang terbuktilah vaksin berkesan dan ia merupakan kaedah atau jalan yang utama untuk kita keluar dari pandemik ini. Okey, dalam masa yang sama doktor, bagi kita memastikan mendapat perlindungan yang sewajarnya, adakah masa juga memainkan peranan yang penting bagi memastikan penularan yang dapat dikawal? Maknanya di sini kalau sekiranya ada seseorang tu dapat janji temu, janganlah lengah-lengahkan atau tiba-tiba je mengambil keputusan saat-saat akhir tak nak pergi sebab baru je dapat berita 5 minit tadi. Berita-berita yang tak berapa nak tepat ni, doktor. Ya, betul. Tanpa sebarang keraguan saya ingin menegaskan yang secepat mungkin kita dapat perlindungan terhadap pandemik ini, insya-Allah cepatlah kita menang melawan virus ini. Senang je konsepnya, tanpa jangkitan virus ini tidak boleh hidup. Jadi vaksin boleh mencegah jangkitan. Jadi untuk sesiapa yang dah dapat temu janji itu, tolonglah jangan tangguh. Kajian telah menunjukkan yang vaksin Pfizer dan AstraZeneca berkesan sehingga 90% against hospitalization terhadap yang Delta variant ni. Tetapi bear in mind, ini adalah keberkesanan selepas 2 dos. Kalau kita compare selepas dos yang pertama, hanya keberkesanannya hanya mencapai 30% sahaja terhadap Delta variant. Jadi data-data ini menunjukkan betapa pentingnya lah untuk segera melengkapkan kedua-dua dos vaksin. Jadi dos kedua ini memang telah terbukti memberi perlindungan yang tinggi. Jadi memang semua kena pastikanlah kita mendapat dos yang lengkap. Baik doktor, kurang daripada 2 tahun ini kita lihat virus COVID-19 ini cepat bermutasi dan kita sedia maklum terdapat pelbagai VOC dan juga VOI dalam negara kita dan juga di peringkat global khususnya. Dan bagaimana doktor melihat pandangan berkenaan persoalan apakah yang akan terjadi sekiranya vaksin ini tidak lagi berkesan terhadap evolusi varian COVID-19 ini? Adakah kita memerlukan suntikan booster dose dan ataupun bagaimana doktor? Itulah seperti yang saya dah terangkan sebelum ni. Vaksin dia menghasilkan tindak balas imun bukan hanya menyebabkan dalam penghasilan antibodi, tetapi dia juga mengaktifkan sel T kita. Jadi kalau ada perubahan atau mutasi pada virus ini, dia tidak akan menjadikan vaksin itu terus hilang keberkesanannya. And especially sekarang ni kita ada teknologi terkini seperti mRNA based vaccines ya. Jadi suatu vaksin yang baru itu dapat direka bentuk dengan begitu cepat. Kita hanya perlu melakukan surveillance genomic virus tersebut. Jadi dengan genomic surveillance ini, varian baru akan dikesan dan jujukan atau sequence varian baru ini boleh terus digunakan untuk mereka bentuk vaksin yang baru.
kami di Institut Genom Malaysia juga memang terlibat secara aktif dalam genomic surveillance ini. Kaedah ini memang sangat pentinglah supaya kita boleh mengesan semua varian baru yang terdapat di negara kita dengan cepat. Dan kalau kita lihat baru-baru ini, Pfizer-BioNTech dia sedang mendapatkan kelulusan dari FDA USA untuk memberikan dos ketiga vaksinnya. Pfizer ada menyatakan yang booster shot ini memang dapat meningkatkan imuniti terhadap varian coronavirus yang baru. Ada lagi satu teknik ini yang dipanggil heterologous priming, iaitu menggunakan platform vaksin yang berlainan. Contohnya, suntikan vaksin pertama kita menggunakan jenis mRNA vaksin dan kemudian digabungkan dengan jenis viral vector untuk suntikan kedua. Ataupun jenis vaksin yang menggunakan platform protein kemudian digabungkan dengan jenis vaksin mRNA. Jadi apa yang pastinya terdapat pelbagai teknologi untuk memastikan semua vaksin yang telah diluluskan penggunaannya semua berkesan dan mengikut evolusi virus tersebut. Ya, okey doktor. Dalam masa yang sama ini juga memberi jawapan kepada mereka yang mempersoalkan, mereka kata, oh kalau dahulu kita boleh percayalah vaksin sebab dia ambil masa yang lama untuk dihasilkan vaksin tersebut. Sekarang macam cepat sangat. Jadi ini membetulkanlah apa yang seperti Dr. sebut, kita ada teknologi doktor. Kerana itu kita boleh menghasilkan vaksin-vaksin dengan pantas. Kita begitu doktor? Ya betul, teknologi ni memang cepat berkembang. Jadi kita boleh lihatlah betapa cepatnya satu vaksin COVID itu direka bentuk dan memandangkan sekarang ni pandemik itu senanglah untuk mendapat funding yang cukup untuk terus mereka bentuk vaksin yang baru. Jadi tanpa teknologi yang sering meningkat ini, kadar jangkitan mungkin semakin tinggi lah. Tapi kita boleh lihatlah berbanding dengan negara lain yang kadar vaksinasi yang memang tinggi, jadi jangkitan virus itu memang semakin kurang. Antara juga yang menjadi kerisauan kita doktor dalam penularan VOC dan VOI dalam komuniti ini adalah individu yang dijangkiti tidak menunjukkan sebarang simptom-simptom awal. Jadi itu antara yang perlu kita berikan perhatian dan kebimbangan dalam masyarakat. Dan juga mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan kaedah pengesanan dan juga analisis yang dilaksanakan bagi mengenal pasti dan juga mengesahkan kewujudan varian-varian COVID-19 dalam komuniti, doktor. Tadi doktor ada menyebut kaedah penjujukan genom tadi, doktor. Sekarang ini Malaysia memang giat melakukan genomic surveillance yang terhadap virus coronavirus COVID-19 ini. Jadi melalui penjujukan genomik ini, kita akan dapat kita dapat mengesan varian yang terdapat di negara kita. Dan sekarang ini sekurang-kurangnya 40 kes yang telah dikesan di Malaysia yang mempunyai delta varian. Jadi sekarang ni ada satu projek yang besar yang melibatkan pelbagai institusi di Malaysia ini memang giat menjalankan genomic surveillance, dan insya-Allah mungkin dalam 3 bulan ini kita akan dapat keputusan jujukan genom itu dengan lebih banyak lah. Jadi surveillance itu akan lebih giat dilakukan dalam 3 bulan ini, insya-Allah. Okey, baik. Doktor, satu persoalan ialah apa akan berlaku kalau sekiranya vaksin yang sedia ada lagi tidak lagi berkesan terhadap evolusi varian? Sebab kita bukan saja ada Delta, tapi kita melihat dan juga merujuk contoh doktor seperti mana berlaku di Peru, mana ditemui ada varian Lambda, mana katanya disebut Pfizer dan Moderna saja yang mampu untuk mengatasi varian tersebut. Jadi bagaimana dari segi pengenalpastian yang berlaku sekiranya ia menjurus kepada situasi-situasi yang berlaku seperti di Peru contohnya dari dalam negara kita. Bagaimana doktor? Itulah teknologi mRNA vaksin ini memang paling pantaslah untuk mereka bentuk vaksin yang baru. Jadi mungkin Malaysia
perlu memulakan research and development dalam jenis vaksin mRNA ini. Jadi setakat ini belum lagi ada R&D yang banyak yang menggunakan mRNA vaksin di Malaysia. Yang setahu saya IMR ada buat R&D dalam penghasilan vaksin COVID menggunakan teknik mRNA ini. Jadi setakat ini mRNA teknologi ini adalah yang paling cepatlah untuk menghasilkan vaksin COVID yang baru. Okey, jadi tidak menjadi satu persoalan dari bagi mereka yang nak memilih vaksin apa, tapi buat setakat ini apa sahaja yang ada diberikan kepada rakyat Malaysia pada ketika ini adalah bersesuaian dengan situasi yang ada dalam negara kita. Betul? Betul, Dr. Sebab ada yang mari-manding kan, Dr. ni? Maaf. Betul, vaksin jenis apapun, vaksin yang paling cepat yang kita boleh dapat adalah vaksin yang terbaik untuk kita. Jadi tak kisahlah jenis mRNA ke, jenis inactivated ke, semua vaksin ni memang berkesan. Itulah kita sering kali mewar-warkan kepada masyarakat bahawa setiap vaksin yang digunakan di dalam negara kita adalah selamat dan berkesan dalam menangani COVID-19 ini. Jadi tidak ada isu untuk memilih vaksin dalam hal ini kerana kita tidak mahu ada pemikiran yang beranggapan bahawa vaksin ini lebih berkesan berbanding vaksin ini. Dan juga kita sering kali mewar-warkan juga doktor berkenaan mutasi varian baharu bagi virus COVID-19 ini. Jadi dalam kesempatan yang ada ini mungkin ada dalam kalangan penonton yang masih lagi tidak memahami berkenaan mutasi ini. Jadi mungkin doktor boleh memberikan pencerahan berkenaan mutasi spike protein COVID-19 ini dan bagaimana mutasi COVID-19 ini boleh berlaku dan memberi impak yang cukup besar kepada kadar kebolehjangkitan dalam komuniti, doktor. Yes. Jadi saya ada jelaskanlah sedikit mengenai perkembangan virus ni. Virus ni memang secara normalnya dia akan mutate. Jadi mutasi ini berlaku adalah untuk cara dia untuk survive. Jadi cara dia mutate ni dah melalui jangkitan. Jadi kalau kita boleh memang terus berhentikan jangkitan, virus ini akan stop mutation dan tidak akan berlaku varian yang baru. Jadi sekarang ni yang kita bimbangkan adalah jenis VOC yang sedang banyak, mungkin dah mula tersebar di Malaysia. Itu jenis variant of concern Delta variant. Jadi setakat ini data-data yang untuk vaksin yang telah diluluskan penggunaannya memang berkesanlah terhadap varian baru ini. Jadi saya tak perlu risaulah tentang kewujudan varian baru ini. Setakat ini semua vaksin memang masih berkesan. Okey, baik. Dan berkaitan dengan kadar vaksinasi yang kita lihat kita peroleh saban hari, lebih daripada 300,000 telah diberikan dan ini satu pencapaian yang baik dan juga cemerlang dan ini memberi indikasi bahawasanya insya-Allah kita boleh mencapai imuniti kelompok sesegera yang mungkin. Cuma kita risau bagi mereka yang mereka risau dan mahukan kehidupan kita berubah, berubah seperti sedia kala. Tetapi dalam masa yang sama masih lagi ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin sebab bagi mereka mungkin ada cara lain. Jadi bagaimana kita nak jelaskan kepada para penonton tentang kepentingan vaksin itu sendiri untuk kita mencapai dan mencapai cita-cita dan juga impian kita untuk kehidupan kita kembali seperti sedia kala, doktor. Vaksin kita sekarang ni boleh lihatlah contoh negara-negara lain yang kadar vaksinasinya sudah tinggi seperti di United States atau di Eropah. Jadi kita boleh lihatlah kehidupan di sana memang sudah hampir kembali ke normal. Pemakaian mask sudah tidak diwajibkan. Jadi dining in dah boleh dibenarkan. Ini semua disebabkan kadar vaksinasi yang tinggi. Jadi memang vaksin itu kita boleh lihatlah memang terbukti dia berkesan.
Jadi tak perlulah masih was-was terhadap pengambilan vaksin ini. Ya. Doktor, bagaimana pandangan doktor berikan kepada mereka yang mempunyai pandangan seperti ini? Dia kata, okey, kenapa tak nak daftar ambil vaksin? Saya tengah tunggu vaksin yang paling terbaik yang akan dihasilkan dalam masa yang akan datang. Saya nak tengok orang lain dulu. Ni macam mana ni? Nak tunggu katanya. Tapi sekarang ni pun kita boleh tengok dalam berjuta-juta dos dah kan, memang seluruh dunia dah menggunakan vaksin dan semua jenis vaksin memang telah diberikan berjuta-juta dos, iaitu vaksin mRNA, vaksin viral vector, vaksin jenis inactivated, dan semua jenis vaksin ini memang berkesan lah untuk stop the transmission. Itu yang penting. Dan kadar kemasukan hospitalization rate tu yang penting. Kita dapat lihat dengan kadar vaksinasi yang tinggi, memang hospitalization rate turun dengan dramatiknya. Jadi ini tidak akan membebankan hospital yang seperti sekarang kita dapat lihatlah di negara kita. Jadi vaksin itu memang berkesan lah. Jadi yakinlah wahai rakyat Malaysia bahawa vaksin sedia ada dalam negara kita ini sangat berkesan dan juga selamat untuk digunakan. Ianya telah digunakan di peringkat antarabangsa di banyak negara dan doktor juga telah menceritakan berkenaan bagaimana kejayaan-kejayaan di negara luar seperti United Kingdom, Amerika Syarikat memberi inspirasi kepada kita semua untuk kita mendapatkan vaksin dengan kadar segera yang mungkin untuk kita mencapai imuniti kelompok supaya kita dapat kembali kepada kehidupan yang kita rindui, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Jadi di penghujung ini, doktor, pesanan ringkas nak diberikan kepada mereka yang sedang menonton kita pada waktu ini. Sekarang ni saya dapat lihatlah sendiri orang di sekeliling saya memang semakin ramai yang divaksin dan at least dapat temujanji untuk divaksin dan saya sangat bersyukur yang ibu bapa saya juga sudah divaksin. Jadi fasa-fasa yang mengikut kategori yang telah ditetapkan oleh KKM dan JKJAV itu memang perlu diikutilah, di mana keluarga tua perlu dilindungi dahulu dan yang berpenyakit. Jadi kadar vaksinasi yang terkini di negara kita ini diharapkanlah semua warga tua dapat dilindungi sepenuhnya dengan cepat. Ini juga boleh akan menyebabkan kadar kematian diturunkan dengan segera. Itulah yang paling penting. Baik. Sebab kalau kita lihat di United Kingdom, golongan kanak-kanak dan yang tidak divaksin adalah majoriti yang terpaksa dimasukkan ke hospital akibat jangkitan COVID sekarang ni. Jadi kita golongan dewasa ini saya rasa wajiblah divaksin secepat mungkin untuk melindungi golongan yang tidak boleh divaksin. Kalau tahap vaksinasi di Malaysia dah mencapai 40% pun mungkin kita dah boleh nampak semakin kurang kadar kemasukan hospital. Jadi hospital di sini tidak akan terbeban lah. Tapi mungkin saya perlu ingatkan jugalah selepas vaksin kita masih perlu mematuhi semua SOP seperti pakai pelitup muka, penjarakan fizikal semua. Tapi kalau mengikut kadar vaksinasi Malaysia yang semakin tinggi ini, kita berharaplah SOP ini dapat dilonggarkan mungkin dalam beberapa bulan lagi, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, apapun bila dapat vaksin seperti mana disebutkan doktor, kita masih lagi perlu menjaga SOP. Bukan satu tiket kekebalan kepada semua selagi kita belum mencapai sepenuhnya imuniti kelompok. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azira Mohamad, saintis dan penyelia makmal saringan COVID-19 Institut Genom Malaysia bersama kita pada waktu ini. Banyak penjelasan yang telah pun dikongsikan. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Ya, baik. Antara perbincangan yang cukup bernas yang kita cuba sampaikan kepada penonton berkenaan keberkesanan vaksin terhadap varian-varian baharu yang menular dalam komuniti kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengambil vaksin, dapatkan juga pemahaman yang lebih jelas daripada fakta-fakta ataupun sumber-sumber yang sahih untuk kita lebih meyakini dan memahami fungsi dan kebaikan vaksin kepada kita semua. Sebab Hani, kita lihat sekarang ini pengambilan
dalam vaksin bukan lagi satu pilihan. Sebaliknya, ianya merupakan satu tanggungjawab sosial yang perlu kita lakukan untuk kita melindungi bukan saja diri kita tapi keseluruhan komuniti kita. Ya, okey, ada yang menyoal. Dia kata, saya dah daftar tapi masalahnya saya tunggu lama sangat ni. Tapi jangan risau kerana lebih 14 juta vaksin tiba pada bulan Julai ini, insya-Allah. Dan jutaan janji temu juga sedang diberikan untuk bulan ini. Jadi giliran anda bakal tiba. Sabar saja. Okey, jadi yang penting anda dah daftarkan diri dan anda akan dapat janji temu anda dalam masa yang terdekat nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Jangan risau, anda pasti akan dapat janji temu untuk vaksinasi anda, kerana kalau kita lihat perkembangan semasa dalam negara kita dari bulan Jun ke Julai ini sangat membanggakan, kerana kalau sebelum ini kita mencapai 200,000 secara puratanya untuk vaksinasi harian, sekarang ini kita telah pun melepasi paras 300,000 dos suntikan vaksin harian negara kita. Jadi giliran anda pasti akan tiba tidak lama lagi. Ya, okey. Baik, dan kita nak terus